Mr. M. Ravin. Dan beliau berada di litar antarabangsa Sepang ini agak lama juga, lebih daripada 10 tahun. Beliau adalah race director semasa 2017 iaitu F1, dan kita juga nampak beliau berada di sini agak time yang lama. He's a well experienced man and he's been in this racing industry for a very long time. So atas guidance beliau, we will be starting this race, guys. So berikan sokongan anda, guys. Kita nak tengok siapa yang akan jadi pemenang. Adakah Kai Bahar? Adakah Ahirin? Adakah Nabila Razali? Adakah Jananik? Kita tunggu dan lihat. So in the meantime, let's hear what's going to happen in this race. Kita nak dengar bunyi enjin tu, Nick. Tak sabar ni. Terlalu tak sabar. Kita ada lagi banyak number. Kita akan nampak lagi komen-komen ke arah Zizan Razak. 1 minit lagi sebelum kami bermulakan perlumbaan ini, dan haraplah anda semua terhibur dan haraplah pilihan awak jadi pemenang pada hari ini. Haraplah mana yang sokong Kai Bahar tu dapat tengoklah Kai Bahar, kegemaran mereka bernaik podium. Mana yang minat kepada Zizan Razak, haraplah dia pun akan naik kepada podium. Tapi mengikut sejarah pada hari semalam, Zizan Razak telah pun rasa podium. Adakah sejarah akan mengulang pada hari ini? Ya, so jadi jom kita dengar bunyi-bunyi daripada enjin selebriti-selebriti kesayangan korang. Jom. Ada lagi beberapa saat lagi sebelum mereka akan ke arahnya. 10 lagi saat. Alright, so nampaknya lampu pun sudah dipadamkan, and let's go racing on tak on. Here we go, guys. Tuan-tuan dan puan-puan. Dan nampaknya kita nampak Kai Bahar berada di hadapan. Oh, ini adalah formational lap sebenarnya. Dan kita tunggu dan lihat siapakah yang akan jadi pemenang dalam perlumbaan ini, Nick. That is going to roar the entire Sepang International Circuit. Yalah, raungan enjin kita boleh dengarlah kekuatan. Kita dah boleh dengar dah sikit-sikit, Nick. Okeylah, mari kita semua berhenti mengulas sekejap. Kita dengarlah bunyi-bunyi, dan bila kita nampak lampu hijau itu, kami akan mulakan pengulasan kita. Haraplah anda semua bersedia para penonton sekalian. Alright, so nampaknya lampu pun sudah dipadamkan, and let's go racing on tak on. Here we go, tuan-tuan dan puan-puan. Dan nampaknya satu perfect start untuk Kai Bahar di hadapan. Dan kali ini kita nampak Nabil Ahmad juga berada di hadapan. It's going to be side by side. Kita tak nampak lagi seleko yang akan datang kali ini, iaitu seleko pertama. Dan it is going to be 18 laps in total sebenarnya. Dan nampaknya kita dah ada dah yang akan berada di hadapan, iaitu Nabil Ahmad, tuan-tuan dan puan-puan. Dan itu dia, masih lagi Nabil Ahmad. Itu dia, kita nampak juga sedikit-sedikit peluang untuk jentera nombor 24, iaitu Syukri Yahya memberikan cabaran-cabaran sebenarnya. Tapi seperti biasa, kita masih nampak Nabil berada di P pertama ataupun posisi pertama, agak jauh jaraknya. Dan kita tunggu dan lihat apakah yang akan berlaku di sepanjang pusingan ini. Kedudukan mereka pun telah pun kami akan lihat ya pada pusingan pertama ini di kategori promotional. Perlumbaan kedua ini kami akan lihat kedudukan pertama akan disahut oleh Nabil Ahmad, tidak silap saya. Sekarang berpegang kepada kedudukan nombor 1 ini. Tidak jauh ke belakang rasanya adalah Kai Bahar di dalam kereta nombor 94. Dan kami akan lihat Nabil Ahmad tetap akan berpegang kepada kedudukan nombor 1. Kai Bahar cantik di situ. Itu jentera 24 Syukri Yahya memintas kereta nombor ataupun jentera nombor 94. Itu Kai Bahar. Di manakah fans Kai Bahar? Berikan sokongan anda, sebab Kai Bahar berada di posisi kita ketiga sebenarnya. Dan di posisi pertama kita masih lagi nampak Nabil. Dan itu dia, kita nampak challenge daripada jentera nombor 24, iaitu Syukri Yahya memintas secara easy bagi saya, Nick. Bukan terlalu senang, tapi Syukri Yahya menunjukkan kehandalan dia untuk memintas Kai Bahar. Kai Bahar telah pun terasa exhaust yang telah dikeluarkan oleh Syukri Yahya itu. Dan masih lagi kita nampak 17 pusingan
yang kita akan lalui dalam perlumbaan yang kita siarkan tadi. Tengku Jan ada cerita kalau kita terkena sedikit dekat tayar sebenarnya boleh pancit ni. Ini adalah salah satu faktor yang kali ini kita sudah pun lihat bagaimana jentera Nabil terpaksa keluar daripada litas sebenarnya, tapi tidak mengapa. On P1 masih lagi kita nampak itu jentera nombor 94 itu Kai Bahar. Kalau ada fans Kai Bahar, berikan sokongan anda sebab mereka sangat-sangat memerlukan. Dan Zihan Razak pun telah masuk ke P2, itu posisi nombor 2. Dan kemungkinan we might see satu action ataupun aksi antara Zihan Razak dan juga Kai Bahar. Kami kali lihat Syukri Yahya sekarang masuk kepada pit stop ini untuk memperbaiki balik keretanya. Haraplah tiada masalah lagi akan ditimpa olehnya. Kai Bahar sekarang berpegang kepada kedudukan nombor 1. Zihan Razak kedudukan nombor 2. Jananik kedudukan nombor 3. Dan kedudukan nombor 4 Akio Takeyama dan juga Ahirudin berpegang kepada kedudukan nombor 5. Di manakala kedudukan nombor 6, 7, 8, 9, 10 masing-masing akan dipegang oleh Wani Hasrita, Nabila Razali, Talita Tan, Syukri Yahya dan juga Nabil Ahmad. Ya, hanya 15 lap saja yang berbaki dalam perlumbaan ini. Kita berada di Toyota Gazoo Racing Festival Vios Challenge Season 4. Dan nampaknya kita ada footage yang berlaku antara Syukri Yahya dan juga Nabil Ahmad sebenarnya. Dan seperti biasa anda lihat di skrin, perlu report kepada race director kita, iaitu driver nombor 24 dan 83. 24 iaitu Syukri Yahya dan 83 iaitu, kita tunggu dan lihat apakah aksi. Tapi kali ini kita nampak juga tekanan daripada Akio Takeyama untuk Jananik, tapi Jananik berada di outside line. Tapi masih lagi kita nampak Jananik berada di posisi beliau dan satu pertahanan yang cukup menarik daripada Akio. Sebenarnya Jananik minta maaf di situ, tapi masih lagi kita nampak tekanan yang diberikan oleh Akio Takeyama. Semalam kita nampak tekanan beliau macam mana, sampai kita nampak Jananik melakukan kesilapan, tapi tidak mengapa. Seperti biasa on screen kita nampak itu Kai Bahar kekal berada di posisi pertama dengan jarak yang agak jauh sebenarnya. Alright, kami akan lihat ya daripada kedudukan-kedudukan yang telah pun kami perhatikan. Kai Bahar tetap akan berpegang kepada kedudukan nombor 1 itu dengan masa yang terhebat, masa yang terpantas, iaitu 1 minit 29 saat 965 selepas 5 pusingan lengkap. Tapi 13 lagi pusingan lengkap perlu diselesaikan dan dihabiskan oleh para peserta kita pada hari ini. Ada lagi banyak peluang bagi Zihan Razak untuk merampas balik kedudukan nombor 1 itu daripada Kai Bahar. Tapi Kai Bahar tetap menunjukkan satu kehandalan yang hebat dan juga mencuba sebaik mungkin untuk menjauhkan jurang jarak antara dia dan Zihan Razak. Ya, so nampaknya Jananik masih lagi kekal berada di hadapan itu Akio Takeyama. Dan sekali lagi kita nampak outside line diambil oleh Jananik di situ. Nampaknya experience beliau sangat-sangat penting dalam ataupun perlumbaan ini, Nick. Nampaknya beliau beraksi seperti racer yang kita sangat-sangat nampak di dalam sporting class dan kelas-kelas lain. Dan ini adalah cabaran diberikan oleh jentera nombor 37 atau Ahirin. Tapi masih lagi Jananik mempertahankan kedudukan beliau di hadapan. Dan masih lagi kita nampak tekanan-tekanan diberikan oleh Ahirin di situ. Dan Ahirin seperti biasa beliau adalah seorang yang tidak putus asa nampaknya. Di belakang adalah The Fox, iaitu Akio Takeyama, menunggu untuk Ahirin ataupun Jananik melakukan sebarang kesilapan. Jananik dan juga Ahirudin cuba sebaik mungkin. Ahirin lagi banyak menyerang, lagi banyak mempertahankan daripada Jananik. Jananik cuba sebaik mungkin untuk mempertahankan segala serangan yang datang daripada Ahirudin. Tapi kami akan lihat ya, daripada Ahirin berjaya untuk memintas Akio Takeyama dan tertinggalnya ke belakang. Sekarang kami lihat kedudukan top 3 kita pada hari ini adalah Kai Bahar, Zihan Razak dan Jananik. Dan kedudukan nombor 4, 5, 6 kami Ahirudin, Akio Takeyama dan juga Nabila Razali. Ya, 11 more laps to go dalam perlumbaan ini. Dan seperti biasa on screen kita nampak tekanan diberikan oleh itu Ahirin sebenarnya. Dan itu adalah jentera beliau yang baru melepasi garisan penamat dan akan terus ke seleko pertama. Dan ini adalah satu tempat yang sangat-sangat mencabar. Kali ini kita nampak outside line diambil oleh Ahirin di situ. Mampukah Jananik dipintas? Oh, nampaknya pintasan
yang luar biasa daripada Ahirin, tapi memerlukan ketahanan di situ. Dan nampaknya masih lagi Jananik take the advantage dan kekal berada di hadapan. Dan itu dia, Ahirin masih lagi belum putus asa di situ. Akio Takayama memberikan juga tekanan-tekanan dari belakang. Tapi seperti biasa, Ahirin walaupun melakukan kesilapan di situ, tapi kekal berada di posisi beliau, tidak memberi sebarang cabaran ataupun peluang untuk Akio memintas beliau. Saya rasa satu kesilapan besar yang datang daripada Ahiruddin tadi itu adalah mengambil garis lumba yang begitu luas, berbanding dengan Jananik yang berpegang kepada garis lumba yang begitu ketat, yang begitu susah untuk dia berpegang. Kami lihat Ahirin tadi cuba sebaik mungkin untuk menyerang masuk ke dalam garis pandu yang telah pun digunakan oleh Jananik, tapi Jananik dengan kehebatannya mempertahankan kedudukannya, lalu tidak boleh dirampasin oleh Ahiruddin. Ya, dan seperti anda lihat di skrin, itu adalah Akio Takayama yang berada di jentera pertama ataupun jentera nombor 1 sebenarnya. Dan ini adalah 10 lap to go, 10 laps to go dalam perlumbaan ini. Dan Jananik seperti biasa berada di tangga ketiga. Zizan Razak masih lagi kekal berada di posisi kedua. Dan posisi pertama adalah Kai Bahar. Ya, ada yang dekat Facebook ni, ada yang komen, betul-betul laju ya Kai Bahar. Ya guys, ya tuan-tuan. Kai Bahar betul-betul laju nampaknya. Tapi inilah peluang untuk Ahirin di situ. Tapi jaraknya agak jauh di situ. Antara peserta-peserta pemandu-pemandu kita pada hari ini yang paling banyak meningkat kedudukannya, Nabila Razali antaranya yang berjaya untuk meningkat kedudukannya daripada nombor 10 sekarang berada di nombor 5 top 5 itu. Ya, betul tu Nick, sangat-sangat betul di situ sebab beliau start di grid yang ke-10, tapi kali ini kita nampak on table beliau berada di grid ke-5. Dan itu dia, Kai Bahar berada di posisi pertama, posisi kedua itu Zizan Razak, posisi ketiga itu Jananik, keempat Ahirin, dan di posisi 5 peluang di situ nampaknya Ahirin memberikan sedikit fight dan sedikit tolakan untuk Jananik di situ. Tapi seperti biasa Jananik tidak putus asa dan tidak memberi sebarang peluang untuk melakukan kesilapan daripada beliau sendiri sebenarnya. Dan Ahirin masih lagi mengejar beliau untuk melakukan kesilapan di situ, Nick. 10 lagi pusingan tertinggal, berbaki 10 pusingan lagi. Kai Bahar tetap akan berpegang kepada kedudukan nombor 1, Zizan Razak kedudukan nombor 2, Jananik kedudukan nombor 3. Ahiruddin sekarang berjaya untuk berpegang kepada kedudukan nombor 4. Nabila Razali pemenang terbesar sekali daripada kedudukan yang berjaya untuk meningkat kedudukannya daripada nombor 10 ke nombor 5. Kami akan lihat ia tetap pada pusingan nombor 9 ini. Tetaplah jurang jarak antara kedudukan 3, 4 dan 5 ini tidak terlalu jauh. Dan ada banyak lagi. Kami akan lihat Ahirin. Ya, Ahirin masih lagi kekal berada di belakang. Kemungkinan ikut juga straight line daripada Jananik di situ. Tapi inilah peluang untuk Ahirin sebenarnya. Terkena di situ. Jananik nampaknya terpusing di situ, tertekan daripada Ahirin. Confirm Jananik sangat-sangat marah. Confirm fans yang sedang menonton ni, yang support Jananik ni memang betul-betul marah juga. Tapi itulah istilah perlumbaan di situ. Tertekanan ataupun tekanan diberikan oleh Ahirin untuk Jananik terlalu lebih. Dan nampaknya kesilapan di situ. Tapi sebenarnya, Lik, ada kontak pertama. Kalau kita dapat highlight, kalau kita dapat replay sebenarnya, kalau tak silap saya, ada kontak dekat selekor pertama ni. Kita lihat sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat sekali lagi. Itu dia kontak yang saya sangat ceritakan. Bila beliau nak keluar kepada inside line sekali lagi untuk selekor kedua, terkena bumper belakang dan terus kereta pun pusing untuk Jananik. Saya rasa kesilapan besar bagi Jananik adalah tidak memutus asa. Bukan pasal tidak memutus asa, dia menyegar adalah 1.29.965. Satu benda saya ingin nak sorotkan kepada para penonton sekalian dan juga kepada awak Matthews adalah Zizan Razak walaupun dia berada di kedudukan nombor 2 itu, masanya antara masa terbagus di dalam kelas promosi ini. Mungkinlah kalau ada lagi banyak peluang untuk Zizan mengejar balik kepada Kai Bahar, bakal dia merampas kedudukan nombor 1 daripada Kai Bahar. Tapi Kai Bahar konsisten, memang tidak putus asa, memang tidak senang ditekan. Tapi kalau lihat Zizan Razak tetap akan tekan dia. Ya, betul tu. Sebab 6 laps to go dalam perlumbaan ini. Dan kita nampak Zizan Razak masih lagi tak jauh daripada Kai Bahar. Kalau ada penyokong daripada Kai Bahar, berikan sokongan anda. Sebab kemungkinan dalam 6 laps more to go,
maybe it might go all the way untuk Kai Bahar, ataupun kemungkinan kita akan nampak sekali lagi Zizan Razak menjadi juara dalam race kedua. Dan seperti biasa anda nampak dalam skrin itu jentera Kai Bahar yang berada di hadapan dengan kelajuan yang maksimum sebenarnya. Dan ini adalah pusingan yang ke-6 sebenarnya. Ini adalah satu tempat yang sangat-sangat mencabar sebab exit dalam pusingan ke-6, 7 dan 8 adalah sangat-sangat kritikal. Dan kali ini kita nampak juga seleko-seleko yang diambil. Bukan kata tidak terfikir pasal garis pandu, tapi rasanya sebab dia tidak nampak Ahirudin di belakangnya. Terlalu kecewa lah kita mau katakan dihempas oleh Ahirudin. Dan nasib baiklah dia tetap selamat. Tapi kami akan lihat daripada kedudukan Janani, dia tetap akan berada di dalam perlumbaan ini. Dan tetapnya dia akan tidak berputus asa di dalam lagi banyak 4 pusingan yang perlu dilengkapkan. Ya, kita akan we'll be getting very close ke finishing line. Tak lama lagi 4 pusingan saja yang berbaki. Dan nampaknya kita juga nampak beberapa peluang untuk Zizan di situ. Dan ini adalah satu momen ataupun satu cabaran yang perlu dihadapi. Dan nampaknya Zizan dah berada dekat dengan Kai Bahar. Tapi tak, sebenarnya bukan terlalu jauh. Tapi kemungkinan kesilapan daripada Kai Bahar mampu kita nampak Zizan untuk melakukan sebarang attacking ataupun sebarang peluang untuk memintas beliau. Tapi seperti biasa, kawalan yang cukup cemerlang daripada Kai Bahar meletakkan beliau masih berada di hadapan. As we are going into the last 3 laps, tayar pun sudah panas. Kita tunggu dan lihat apakah yang akan jadi dalam perlumbaan ini di Toyota Gazoo Racing. Zizan. Jauh lagi Nick, jauh lagi Nick. Jauh lagi Nick. Kita nampak juga racing line daripada Kai Bahar. Daripada sini. Daripada sini pun jauh juga Nick. Inilah peluang. Itu dia. Tapi kami akan lihat satu lagi pelanggaran yang begitu teruk yang telah pun dikenakan oleh Kai Bahar. Zizan Razak berjaya untuk merampas kedudukan nombor 1 daripada Kai Bahar. Itulah yang kita tengah cerita ni. Nampaknya jauh-jauh, tapi jauh di mata, dekat di hati nampaknya. Dan itulah satu prestasi, satu aksi yang luar biasa daripada Zizan Razak. Zizan Razak berada di belakang Kai Bahar sebenarnya untuk melakukan kesilapan. Dan last kali kita nampak, okay, we have a replay sekali ni. Nampaknya inilah tempat yang Zizan Razak memintas Kai Bahar di situ, Nick. Nampaknya ada ketolakan di situ. Macam mana tu? Ada tolakan tu, tapi satu benda yang saya ingin sorotkan pada penonton sekalian, tiada apa-apa denda yang perlu dikenakan oleh Zizan Razak kerana kedua-dua tayarnya keempat-empat tayarnya tidak keluar daripada litar. Dan itu adalah satu cabaran yang tetapnya elok. Ya, 3 lagu pusingan tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana ni? Zizan Razak masih kekal berada di hadapan. Ini adalah satu perlumbaan yang cukup dramatik sebenarnya. Sebab semalam pun kita nampaklah juara kita itu Zizan Razak. Kemungkinan you might be seeing him. Satu prestasi yang cukup baik sebenarnya. Dan ini adalah pusingan terakhir untuk perlumbaan hari ini. Dan itu dia information daripada race director kita yang mengatakan driver nombor 15 iaitu Zizan Razak. Ya, itu Zizan Razak perlu report kepada beliau. Rasanya Zizan Razak akan dikenakan kata-kata yang mungkin akan dikenakan denda sedikit saja. Tapi kami akan lihat mungkin dia akan ditolak markah ataupun dia dikenakan denda. Tapi rasanya tetap tidak akan mengambil daripada Zizan Razak dan cubaan yang datang daripada dia. Satu lagi pusingan lengkap yang perlu dilengkapkan oleh para peserta kita pada hari ini. Dan haraplah mereka berjaya untuk menghabiskan perlumbaan ini. Dan haraplah mereka Zizan Razak, Kai Bahar dan Ahirudin berjaya untuk merasai perasaan di atas podium itu. Ya, betul tu Nick. So ini adalah battle of the top 3 sebenarnya. Dan kita pun sudah ada di skrin siapakah yang berada di top 3. Iaitu Zizan Razak, Kai Bahar dan juga Ahirudin. Kalau ada peminat daripada Zizan Razak, berikan sokongan anda. Kalau ada peminat daripada Kai Bahar, berikan sokongan anda. Kalau ada peminat daripada Ahirin, berikan sokongan anda sebab mereka berada di top 3. Dan ini adalah momen yang kita sangat-sangat menantikan. Inilah momen yang anda dan saya menantikan. Dan ini adalah satu benda yang sangat-sangat dramatik. Itu juara kita, itu Zizan Razak di dalam promotional race kedua Toyota Gazoo Racing Festival Vios Challenge Season 4. Dan tempat kedua adalah
dengan Kai Bahar. Dan di posisi ketiga, kita nampak finishing yang cukup menarik daripada Ahiruddin. Dan di P4 iaitu Akio Takayama. Dan di P5 adalah Nabila Razali. Wow, what a name. Nabila Razali. Dan di P5, P6 adalah Talita Tan. P7 dihabiskan oleh Wani Hasrita. Dan kita belum lagi nampak Jananik belum lagi kita nampak Jananik berada di seleko yang terakhir, iaitu seleko yang ke-9. Dan inilah beliau jentera ataupun jentera nombor 18 sebenarnya yang masih lagi on the track, Nick. Tapi ini adalah satu momen yang sangat-sangat hebat bagi Jananik. Tapi tidak mengapa, ada juga kesilapan yang dilakukan oleh Jananik semalam. Dan dalam race ini ada contribution, itu kita bagi dekat race director. Itu tak adalah kena-mengena dengan kita. Dan beliau akan habiskan perlombaan ini dengan posisi ke-9. Dan di P10, Nabil Ahmad yang kita nampak insiden yang tidak nanti. Dan itu dia juara kita, Zizan Razak, yang kekal berada di P pertama ataupun posisi pertama. Nampaknya experience beliau dengan Lewis Hamilton memang betul-betul main peranan sebenarnya. Kami akan lihat ya daripada antara semua pelumba-pelumba kita pada hari ini, Zizan Razak, Kai Bahar dan juga Ahiruddin dengan dengan masa sebanyak 1 minit 29 saat. Beza masa antara kedudukan nombor 1, 2 dan 3 sedikit saja. Ya, sedikit saja. Dan tamatlah race kita untuk hari ini antara promotional class di Toyota Gazoo Racing Festival Vios Challenge Season 4. Dan nampaknya kereta-kereta pun terus ke pit stop. Tapi yang anda menonton ni jangan ke mana-mana sebab kita ada footage menarik untuk tunjukkan kepada anda. Dan kita definitely akan tunjukkan semua footage yang menarik. So jangan ke mana-mana. Dan itu adalah jentera juara kita, iaitu Zizan Razak, yang sudah pun habis ataupun ended this entire race. Dan beliau kekal berada di posisi pertama seperti di race pertama. Memang cantiklah kami akan lihat daripada Zizan Razak. Ya, tahniah diucapkan sebenarnya, Nick. Yalah, memang beribuan tahniah kepada Zizan Razak tu. Jananik memang boleh nampak di mukanya sedikit kecewa akibat prestasinya di kedudukan nombor 4, nombor 3 tadi itu tetaplah prestasi yang terbagus yang telah pun kita perhatikan daripada Jananik. Tapi semangat tetap tinggi itu yang datang daripadanya. Ya, kalau adalah peminat-peminat Kai Bahar, itulah beliau. Oh, satu insiden yang betul-betul mencabar bagi Kai Bahar yang berada di posisi pertama. Tapi nampaknya pintasan yang luar biasa dilakukan oleh Zizan Razak, meletakkan beliau di hadapan di lap 5 yang terakhir dalam perlumbaan ini. So kita akan keluarkan dengan official result tak lama lagi. Dan kita tunggu dan lihat apakah keputusan. Sebab ada juga insiden-insiden yang berlaku di dalam di atas litar. Dan itulah Ahiruddin. Kalau anda adalah penyokong Ahiruddin, berikan sokongan anda. Kamera pun terus point ke beliau. Dan this is the moment to show your support and love to your favorite celebrities. Yalah, haraplah anda semua tidak kecewa dengan keputusan-keputusan yang telah pun daripada carta ini. Zizan Razak di kedudukan nombor 1, Kai Bahar kedudukan nombor 2, Ahiruddin kedudukan nombor 3, nombor 4 Akio Takayama, nombor 5 Nabila Razali, nombor 6 Talita Tan, nombor 7 Wani Hasrita, nombor 8 Syukri Yahya, nombor 9 Jananik dan nombor 10 Nabil Ahmad. Marilah kita lihat kepada sorotan dan aksi-aksi yang telah pun